Hari ini kita akan saya akan ulang balik cerita baliklah tentang intermolecular forces ni. Jadi kita akan describe intermolecular force, van der Waals forces, double interaction, London forces, hydrogen bonding semua ni. Alright? Okay. And then explain the factor. Okay, boleh tutup suara lah. Boleh dengar ini. Dalam bunyi macam-macam kat sini. Jadi explain the factor which influence the van der Waals forces dengan hydrogen bonding, and then kita nak explain the effect of hydrogen bond on boiling point solubility dengan density of water compared to ice. Metallic bond kita akan bincang hari Khamis. Okay, hari Khamis yang sejam tu. Okay. Pertama, what is intermolecular forces? Intermolecular forces are attractive forces between molecules, much weaker than covalent bond. Kita ada covalent bond, kita ada intermolecular force. Covalent bond ni dia intramolecule, dalam intra-atom lah, dalam atom kan. Atom dengan atom kongsi elektron. Tapi intermolecular forces antara molekul dengan molekul. And then the strength of intermolecular forces determine the physical properties. Selalunya kita akan merujuk pada melting point ke, boiling point kan. Ataupun solubility, kita akan merujuk pada ini untuk menunjukkan strength of intermolecular force. Ada dua intermolecular force, van der Waals dengan hydrogen bond. Kemudian van der Waals forces kita pecah pada dua, iaitu double interaction yang terdiri pada permanent dipole, and then London forces atau dispersion. Senang saja kita nak tahu double ni untuk yang molekul yang polar. Masih ingat kita ada belajar dulu molekul ada polar, ada non-polar. Yang London forces untuk yang non-polar. Jadi kalau kita tahu molekul itu polar, kita tahu lah dia ada double. Hydrogen bond pun yang polar molekul. Tapi hydrogen bond dia terhad kepada molekul yang terikat dengan hidrogen. Dan molekul tersebut terhad juga FON, fluorine, oksigen dengan nitrogen. Akhirnya menjadi handphone. Okay. Ini ringkasan dia, type of intermolecular forces, ada van der Waals, ada hydrogen bond. Lepas tu ada double dipole dengan London forces ataupun dispersion forces. Okay, kita tengok van der Waals forces. Van der Waals forces ada dua. Kita tengok yang double interaction. Jadi, seperti yang saya sebut, dia mesti polar molekul. Contoh yang dibagi kat sini ialah HCl kan. Sebab HCl ni, Cl is more electronegative than hydrogen. Jadi, arah dipole moment dia ke arah Cl. Jadi, Cl ni akan partially negative. Hydrogen akan partially positive. Jadi, dia polar lah. Jadi, macam mana kita nak tahu molekul itu polar tak polar? Dia kena ada perbezaan electronegativity. Jadi saya peringat balik macam mana kita nak kenal. This is cikgu, ya, dia memang kalau polar daripada positif ke negatif ke? Iyalah, positif okay. negatif je. Kalau non-polar? Non-polar tak ada. Tak ada movement. Dia tak ada tanda ni. Okay. Macam mana kita nak tahu electronegativity? Ingat balik jadual berkala. Secara cross a period, dia lagi elektronegatif, lagi meningkat. Dan di dalam jadual berkala ni, kumpulan yang ke-18 dikecualikan. Sebab dia tidak ada elektronegativity. Sebab tu dia panggil inert. Inert kan? Lengai. Yang paling dahsyat, yang paling tinggi elektronegativity adalah kumpulan 17 lah. Kalau down a group, elektronegativity dia akan rendah. Jadi yang akan paling elektronegatif ialah fluorine. Fluorine sebab dia paling kanan. Dia paling kanan atas. Kalau turun bawah, yang belah kiri paling lemah lah. Dan fluorine ini kalau menurut Pauling, nilai yang diberikan ialah 4 flat. Jadi orang yang dapat F ialah 4 flat. Orang yang dapat 4 flat dapat F. Kan nilai dia 4.2. Yang kedua adalah contoh lagi lah oksigen dalam 3.5 macam tu. Saya tak ingat tapi dalam 3.5 lah.
Ni pun dahsyat juga ni. Hidrogen saya ingatlah 2.1 dengan nilai dia. Cukup makan. Jadi kamu boleh gunalah ini kalau nanti dapat result kan. Dapat apa? Hidrogen je. Mana dia 2.1. Kalau dapat apa result? Oh, saya dapat fluoride. Jadi saya tolak perfect. Okay. Jadi kalau kita lihat dan jadual kalau ni yang ni kan. Kat sini adalah metal. Metal dia punya electronegativity dia less than 1. Yang ni kalau kamu dapat less than 1 kan, less 0.2 pun kena tendang daripada electronegativity belah kanan akan lagi besar. Itulah caranya bagaimana kita nak tahu molekul itu polar ataupun tak polar. Okay? Kalau molekul itu sama, macam contohnya klorin dengan klorin, dia tidak ada beza electronegativity. Jadi dia adalah non-polar molekul. Okay? Saya baru faham. Faham Okay, bagus. Teruskan. Kita tengok strength of dipole-dipole interaction depend on molecular polarity yang saya sebut tadi itulah. The more polar the substance, the higher the dipole moment, the stronger dipole-dipole attraction, the higher the boiling point. Contoh kat sini, CH3CN dia punya perbezaan perbezaan electronegativity ni dia. Ni dia punya unit dia dB 3.9. Okay, contohlah ini CH3O CH3 1.3. Jadi yang 39 ni boiling point dia tengok tinggi 81.6. Yang 1.3 negative 25. Jadi kalau kita tengok perbezaan electronegativity tu, ni bukan perbezaan, ni unit dia. Unit dia bagi electronegativity ni besar, jadi dia akan mempunyai polarity yang besar. Jadi boiling point besar menunjukkan bahawa intermolecular force dia kuat. Okay. Satu lagi ialah size size besar akan mempunyai stronger attraction forces. Kalau kecil kurang sikit. Okay, kita tengok juga yang kedua ialah kita tengok London forces pula. Seperti yang saya sebut, London forces ataupun dispersion forces, dia mesti yang non-polar molecule. Dan attraction forces dia ialah temporary. Kalau tadi yang polar dia permanent. Dia memang partially positif dan partially negatif itu dia permanent, memang macam tu. Tetapi bagi yang non-polar molecule ini dia temporary saja. Okay, kita lihat. Ini contoh kita ada molekul lah yang non-polar lah. Lagi satu, London forces ni dia boleh wujud sama ada molekul itu polar ataupun non-polar. Pasal apa? Sebab polar molekul ni dia ada elektron. Yang dispersion ini, sebab tu nama dia dispersion. Nanti saya akan ceritakan kenapa polar molekul pun ada London forces. Dan di dalam yang non-polar pun ada London forces. Okay. Contoh sini kita ada yang non-polar molekul. Katakanlah ini hidrogen lah, hidrogen gas. Dua-dua H kan, dua-dua H. Jadi hidrogen gas ni dia non-polar lah. Sebab sama electronegativity dia. Jadi elektron dia akan tertabur sekata equal distribution of electron. Dia macam ni. Ni molekul yang jiran dia pun sama. Apabila mereka mendekati antara satu sama lain, yang ni macam ni, negative charge spread evenly. Jadi apabila dia saling mendekati antara satu sama lain, kita tahu bahawa elektron ni dia akan menolak antara satu sama lain. Elektron akan menolak antara satu sama lain. Jadi bila dia semakin mengganti, at any instant, pada satu masa elektron tertolak, dia akan berkumpul pada satu tempat. Bila dia berkumpul pada satu tempat, bahagian ini akan jadi partially negatif. Bahagian ini akan jadi partially positif. Jadi ini dipanggil temporary dipole. Ya? Temporary, sementara dia boleh jadi macam ni. Instantaneous dipole. Bila dah jadi temporary dipole ni, dia akan induce jiran sebelah dia supaya jadi macam dia. Induce ni dipanggil induce. Jadi apabila yang ni jadi partially positif, ini jadi partially negatif, maka akan ada attraction forces. Ini dipanggil London forces ataupun dispersion forces. Dan London forces ini dia sementara saja.
dalam keadaan-keadaan tertentu dia akan jadi macam ni balik. Dia boleh jadi equal balik. Bila jadi equal, tidak akan ada ikatan. Lepas tu jadi balik. Jadi ikatan London forces ini sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab itulah sebenarnya ikatan London forces ini dia lebih lemah berbanding dengan permanent dipole. Sebab ikatan ini dia cuma temporary. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Ada faham? Faham. Bagus. Faham. Faham? Faham? Okay. Faham. Kemudian kita nak tengok strength of London forces. Strength dia, pertama ialah polarizability of molecule. Yang kedua ialah shape. Okay, polarizability ni sebenarnya dipengaruhi oleh size. The larger the size of the molecule, the less tightly are the electron held by the nucleus, and hence they are easier to be polarized or dispersed. Thus, London forces is stronger. Contoh, kita ambil metan. Metan ni seri kecil, dia 16 gram per mole. Tengok dia punya takat didih dia negatif 161.5 degree Celsius. Ambil yang ni, N-butane. Nampak seri besar, 58 gram per mole, dia negatif 0.5 degree Celsius. Jadi, oleh kerana takat didih dia ni besar, bermakna menunjukkan bahawa intermolecular force dia kuat. Semua ni non-polar ni, semua non-polar. Tapi saiz yang besar akan mempunyai ikatan yang kuat. Sebab apa? Sebab polarizability of molecule increase. Sebab bila molekul yang besar, elektron pun banyak. Bila elektron banyak, dia senang polarize. Polarize tu apa? Elektron tu dia senang distorted. Polarizability is of electron to be polarized can be distorted by nearby electric field. Kalau macam ni molekul yang besar macam bulat jenis kan. Jadi bila main elektron dia senang untuk jadi macam ni. Tapi kalau molekul kecil, elektron dia tak banyak, dia sukar untuk dia polarize. Okay. Ni contoh dia bagi kan. Contoh ialah klorin dengan bromin. Ni period 3, ni period 4. Kan? Klorin period 3, period 4. Period 4 lagi besar pada period 3 kan. Tengok dia punya takat didih dia 58 degree Celsius. Dan dalam keadaan suhu bilik dia adalah cecair. Klorin pula negatif 34.7. Suhu bilik 25 degree Celsius. Klorin dalam keadaan gas. Okay. The larger the molecular mass, the bigger the size, more polarizable of electron clouds since electron are less tightly to the nucleus. Okay, ni contoh. Kemudian kita tengok shape. Shape of molecule. Molecule with linear shape have higher contact surface area. Form stronger London forces. Branch, compact shape molecule have smaller contact area. Contoh dia yang ni, N-pentane. N-pentane ni, dia formula dia adalah C6H14. H14. Yang ni pun sama. Neopentane pun C6H14. Tapi yang ni dia linear. Yang ni dia bercabang. Bila bercabang dia more spherical. Jadi luas permukaan untuk bersentuhan tu dah sikit untuk neopentane. Jadi weak intermolecular forces sikit. Tapi yang ni N-pentane dia more cylindrical, higher contact space area. Jadi contact space area besar, lagi kuat traction forces. Ini ialah shape of molecule. Selalunya kita akan guna apabila molecular weight yang sama lah. Molecular weight yang sama. Okay. Ini cerita tadi ya. Okay, habis dah. Kemudian kita tengok exercise sikit. Mari kita try. Exercise. Kita tengok nama yang ada sini. Siapa yang kenal? Okay. Ambil nama atas kali. Ainun Najwa. Ainun Najwa ada? Ainun Najwa?
Ya, saya kejap Ah, saya. bagus. Ada. Okay, tengok ni. State the type of intermolecular forces exist for the following molecule. HBr. HBr is a, apa dia? Polar or non-polar? But HBr. Apa dia? Dan pola. Non-polar? Polar or non-polar? HBr Polar polar or tu. non-polar? Pola molekul. Polar, okay. HBr is polar lah. Jadi bila polar molekul, intermolecular force dia ada apa? Intermolecular forces dia. Dia bagi ada dua ni. Cepat, ada dua. Ha, Ainun. Ainun Najwa. Apa dia? Hilang lah. Internet kot cikgu. Oh, jenis okey. Muhammad Faizi lah ni tu. Allah. Sir. Ha. Sir, dipole force ke? Dapol, bagus. Satu lagi. Satu ni. London lah. Memang ada dua ni pun. London. Okay, untuk polar molekul, dia akan ada dua. Satu dapol. Okay, SO2 pula. SO2 tu. Polar or non-polar? Surat Mira ada. Surat Mira. Pola. Pola. Polar. Bagus. Polar. Okay, intermolecular force dia. Dipole. Ni tak tahu sama jatuh. London. Dapol dengan London Bridge is sitting down. Okay. Dan kenyataan sekali ialah CH4 Nurul Ain Nabiha. Apa yang dia beritahu dah non-polar. Jadi kena non-polar, apa dia punya intermolecular force dia? London. London. Forces. Lain semangat jawab kan. Faizi. Lain tak okey. Okay. Tengok kat sini dia ada bagi tips kat sini tak. Determine the relative strength of intermolecular forces. Kita akan check dia punya molecular size, molecular mass. Selalunya larger molecular size akan ada stronger London forces. Dan ini dan kalau yang same size, selalunya kita akan lihat molekul stronger daripada forces. Selalunya macam itulah kita akan tengok. Jadi berdasarkan yang kita tengok ni, mana yang mempunyai ni nak susun ni, arrange the above molecules according to ascending order. Ascending order meningkat. Apa yang paling lemah kat sini? CH4. CH4. Sebab tu Sebab dia ada London Forces. bagus. Sebab tu SO2. betul. Sebab tu HBr. ada nak jawapan yang lain pada ni. SO2 dengan HBr tu sama kan? Mesti ada beza ni. Ni. Okey, macam ni. Okey, ya. Tu dia sama. Kita dua apa? Tengok sini. Putus je. Ha? Suara Buat sebut. sebulan ni. Kalau sama, dua-dua polar, kita tengok apa? Size. Size. Mana scale besar? Size lagi besar HBr. HBR besar tu. Oh, dia tu. HBR kecil. HBR Satu HBR lagi besar. Tak dengar suara Kan HBR first. HBR lagi besar. Kalau kan. ni lah lagi besar. SO2. Itu tu lah. Cuba tengok dia punya molecular weight dia. Mana? Dia molecular weight dia. Lagi dia ada 3 benda ni. Ada O dan ada O. Dia punya saya besar akan mempunyai jadi factor to in your comparison. Kalau van der Waals kita akan tengok dipole force atau London. Selalunya London dipole akan mempunyai
force yang lebih kuat berbanding dengan London. Dan boleh tutup suara yang lain tau. Siapa yang bunyi tu? Tutup dulu. Okay. Factor affect the strength van der Waals forces. Kita akan lihat molecular polarity. Kalau polarity tinggi, force dia akan kuat lah. And then kita tengok juga molecular shape. Ini yang sama molecular weight. Kan? Kalau dia banyak cabang, dia akan mempunyai luas permukaan yang kecil. Okay. Kemudian molekul yang kalau dia punya molar mass dia differ widely tau. Walaupun dia cuma ada London forces, dia mungkin mempunyai takat didih yang lebih tinggi berbanding dengan yang double forces. Kalau dia differ widely. Okay. Tapi kalau dia comparable 1 32 gram per mole, satu lagi 34 gram per mole, itu kita kata comparable. Jadi kita akan lihatlah kalau double forces akan lagi signifikan, akan lagi kuat berbanding dengan London forces. Dia macam tu. Jadi bila kita nak tengok tu, kita kena tengok dulu apa yang utama dia. Sama ada molecular weight dia, molecular mass dia ataupun size dia, ataupun attraction, jenis attraction forces. Kita akan lihat nanti lebih lanjut. Okay, kita dah habis van der Waals forces. Sekarang kita nak masuk hydrogen bond pula. Hydrogen bond ni dia a strong permanent dipole. Dia sebenarnya ialah permanent dipole juga between molecule. Okay, contoh kat sini kan, ini adalah HF. F ni, this is partially positive, this is partially negative. Sama macam tadi, permanent dipole. Beza dia mesti ada hidrogen. Sebab tu nama hydrogen bond yang attach to FON. Handphone. Cara nak ingat hydrogen bond, handphone. Boleh ingatlah handphone. Hydrogen yang attach to FON. Kalau hydrogen attach dengan carbon tak jadi. Hydrogen attach to bromine, itu bukan hydrogen bond. Hydrogen bond mesti handphone. Handphone Okay. And then handphone ini dia mesti dia kan intermolecular force kan. Dia punya jiran dia mesti FON juga. Okay, contoh dia ni. Ini H. Okay. Ini H yang attach to F. Jiran dia nampak dia jumpa dengan F. Dan F tu mesti ada at least one lone pair. Yang kita tahu fluorine dia ada 3 lone pair. Oksigen dia ada 2 lone pair. Nitrogen ada 1 lone pair. Okay, dia mesti FON yang ada at least one lone pair. Barulah syarat tu lengkap untuk ada molekul tersebut, kita kata ada hydrogen bond. Okay, jadi macam ni lah. Ni dia tunjukkan relative strength lah. Kalau covalent bond ni kat sini ni memanglah kuat kan, dia pengungsian elektron memang kuat lah. Sekarang yang intermolecular ni kat tengah ni, intermolecular ni yang paling kuat ialah hydrogen bond kalau kita nak bandingkan tadi dengan van der Waals. Van der Waals pula dapat dan London forces. Sir? Ya. Suara saya macam putus-putus. Putus-putus. Tak dengar daripada mana? Okey, putus-putus pula dah. Okey, saya ulang sikit lah. Hydrogen bond, handphone, dan H ni, untuk melayakkan dia ada hydrogen bond, H ni mesti attach dengan FON juga. Jadi dalam kes ni, H ni dia jumpa dengan F. Jadi inilah hydrogen bond. Okay, dia mesti handphone jumpa phone. Ringkas dia lah. Handphone jumpa phone. FON, ni H, ni FON. Ni handphone jumpa phone. Baru ada hydrogen bond. Ni pun sama lah. Ni air. Hydrogen bond dalam air. Ni H, hydrogen,
attach dengan O. O ni ada lone pair kan. Jadi ada hydrogen bond. Okey. Contoh yang tidak ada hydrogen bond macam ni. Kita ada CH3, CH2O, CH2, CH3. Walaupun banyak hidrogen sini, semua hidrogen ini cuma attach dengan carbon. O kat sini tidak ada H. Jadi tidak ada hydrogen bond. Yang ada cuma van der Waals. Dalam kes inilah double dipole lah. This is double dipole attraction. Sebab O ni dia lagi elektronegatif dan carbon, jadi dia ada partially negatif kat sini. Okay, ini cuma ada double dipole forces. Tidak ada hydrogen bond. Sebab hydrogen bond dia kena ada H dengan F, H dengan O, H dengan N baru ada. Okay, yang ni sebenarnya saya dah bincang dengan banyak di dalam video yang saya dah bagi tu kan. Tak apalah, terang sekali, aku tak faham lagi. Kalau kita tengok kumpulan 14, hydride of carbon, ni hydride of carbon, ni hydride of silicon, hydride of germanium, hydride of stannum ni. Jadi kalau kita lihat, dia semua ini tidak ada hydrogen bond. Jadi semuanya ialah van der Waals lah. Jadi kalau kita tengok, kalau semua van der Waals, dia memang ikut trend, iaitu saiz kecil, intermolecular force dia lemah, dan SNH4 saiz dia besar, jadi intermolecular force dia kuat. Jadi meningkat dia ikut trend yang kita faham tadi. Tapi kalau kita tengok grup 15, okay, kita ada hydride of nitrogen, ammonia. Ni hydride of phosphorus, PH3. Lepas tu ni ASH3, lepas tu yang ni SbH3. Okay. Kita dah badik ammonia ni, walaupun saiz dia kecil, tetapi dia punya boiling point dia lagi tinggi berbanding dengan PH3. Kan? Kenapa jadi macam tu? Nampak? Begitu juga dengan air pun sama juga, iaitu kumpulan 16. Hydride of oxygen, hydride of sulfur kat sini. Ini hydride of selenium, SeH2. Yang ni tellurium, TeH2. Water sangat tinggi dia punya boiling point dia. Kan? Lepas tu yang ni dia ikut trend lah. Walaupun saiz dia kecil, ini semua saiz besar pada air ni. Kan? Begitu juga HF. Inilah yang menerangkan kenapa tiga ni berbeza, sebab ada hydrogen bond. Dapat diterangkan effect of hydrogen bond on boiling point. Kalau kita tengok mengikut group hydride dia. Kenapa nak hydride? Kita nak stresskan tentang hydrogen bond H. Kan, ni pun H juga, tapi dia PH3 hydride juga. Tapi dia bukan hydrogen bond ni, PH3 semua ni. Ini cuma polar molekul. PH3 ni polar, ni yang bawah ni CH4 ni semua non polar ni. Yang atas ni polar molekul. HF apa semua ni pun polar molekul. HF, HCl, HBr semua polar molekul. Ni pun polar molekul juga. Okay. Dan sekarang ni kita dah faham dah hydrogen bond ni memang tinggi lah berbanding dengan bukan hydrogen bond, iaitu van der Waals. Ni semua van der Waals, ini hydrogen bond. Tapi kat sini pun ada juga yang anomalous dia kat sini. Anomalous dia ialah kita tahu bahawa HF ini mempunyai beza elektronegativiti yang besar, sebab F ni paling besar kan. Tetapi kenapa air mempunyai boiling point yang tinggi? Ini pun ada anomalous kat sini. Kat sini dah ada anomalous, kat sini ada lagi. Dan ahli sains sentiasa ada jawapan untuk tu. Jadi kita lihat. Yang ni saya dah terang dah semua, tak payah tengok, kita tengok yang ni. Boiling point of ammonia water HF anomalously high because of hydrogen bond. Okay, ni okey ya. Kita tengok ini. Okey. Kenapa? Anomalous tu apa dia? Anomalous ni dia pelik tetapi benar. Ganjil. Ganjil. Okay, anomalous. Ganjil, tak ikut trend kan. Ini ya. Tak ikut trend. Satu dia duduk bawah, kalau ikut trend. Saiz dia kecil, dia bawah ni atas. Tiba-tiba duduk atas. Anomalous lah. Dia panggil. okay.
Okay. Lepas tu pula. Ini dah anomalous lah. Dalam dia punya group dia. Di dalam hydrogen bond ni pun ada juga anomalous juga. Keganjilan lagi. Sepatutnya HF ni lah lagi tinggi pada H2O sebab F dia lagi elektronegatif daripada oksigen. Oksigen dengan amonia okey lah sebab oksigen memang lagi elektronegatif dan nitrogen. Tetapi kenapa air yang mana oksigen ni elektronegativiti dia kurang daripada F tapi dia mempunyai kekuatan hydrogen bond yang tinggi. Ahli sains sentiasa ada jawapan untuk tu. Ni kita tengok. Boiling point of ammonia is lower than HF H2O. Ni no problem. Therefore nitrogen is less negative than fluorine and hydrogen. Jadi dia punya boiling point dia lower. Ni no problem. Tapi bagaimana dengan H2O? Ni dia. Boiling point of H2O higher than HF. Pasal apa? Even though the electronegativity of fluorine. Sebab apa? Sebab dia ialah H2O. Tanya kan? Sir, Ya. kiranya apa-apa pun kita kena tentukan hydrogen bond dululah baru boleh. Betul. Dia kalau kita ada hydrogen bond, kita ada polar molekul semua tu kan. Hydrogen bond akan mempunyai tekad didih ataupun kekuatan yang lebih. Tentu. Oh. Ya. Okay. Sekarang ni kan terang. Sir. Ya. Saya nak tanya yang tadi tu. Apa dia? Yang tu, CH4, SBR dengan SO2 tu. Kenapa? Kan saya cakap SBR lagi besar daripada SO2 kan? Macam mana kita nak tentukan ni sir, dia punya molecular size? Tengok molekul Tak dengar. dekat kita punya kalau dalam exam kita diberikan apa tu senarai molekul weight tu kan. Kita tengok situ lah. Oh, tengok situ je lah. Ya, tengok situ kita jumlah-jumlah kan. I see. Oh, okay. Ni molecular mass kan sir dekat table kan? Ya. Okay. Oh. Sekarang saya nak terangkan ni kenapa walaupun oksigen ni dia less elektronegatif than fluorine kan. Sebab dia adalah H2O ni it can form more hydrogen bond daripada H. Sebenarnya air ni H2O ni dia boleh membentuk maksimum 4 hydrogen bond per molecule. Hydrogen bond per molecule. Maksimum dia buat. Mana dia? Air duduk tengah. Keliling dia ada 4 lagi hydrogen bond dia boleh buat. Tetapi HF tak sampai pun 4. Mungkin maksimum dia 3 ataupun 2. Mana dia? Dengan ketaling kurang daripada 4. Okay. Walaupun dia kurang sikit elektronegativity dia daripada fluorine, tetapi dia boleh bentuk banyak. Bila bentuk banyak, maknanya dia lagi kuat. Dia seperti lidi lah. Lidi kan. Kalau banyak kita lidi yang banyak, makin kuat jadi penyapu tersebut. Dengan kata lain, HF ni adalah lidi yang sikit. Lidi dia ada 10 batang. Tapi kalau H2O ada 80 batang. Contoh. Jadi penyapu yang dibuat daripada H2O lagi kuat ikatan dia. Boleh ke? Sebab dia boleh bentuk banyak hydrogen bond. Boleh. Kemudian kita tengok sini lah. Ni soalan lagi ni. Arrange the boiling point of ammonia, BH3, PH3 and NH4Cl in ascending order. Sama juga kita tengok sini. Yang penting kita tengok sini kan. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dia? Pertama kita tengok dia type of interval. Kat sini kita tengok London. Dia ada 2 faktor lah. Type dengan molar mass kan. Lepas tu ni dia punya molar mass dia 13.8. Sebab ini semua memberikan kesan terhadap boiling point. Yang ni kita tengok dia adalah double forces. Double forces dia ada 2 kan. London dia adalah polar molekul. Ni this polar. Polar. Non-polar. Ya. Ammonia dia adalah polar. Yang penting ni dia adalah hydrogen bonding. Kemudian NH4Cl ni dia ionic bonding. Okay. Jadi lepas tu pertimbangkan juga ni lah. Kita tengok ni. Oh ni ada 34. Ni 17.
Ya, ni 53.5 lah. Tengok. Jadi sekarang kita nak susun antara semua ni yang mana mempunyai takat didih, soalan tadi takat didih kan, boiling point. Yang paling rendah. Yang mana? Nak panggil seorang. Seronok panggil orang. Nur Fatin Najwa. Nur Ya. Fatin Najwa. Yang mana paling rendah takat didihnya? NH4CL. H4CL ni. Ni paling molekul betul tak? ni ya. NH4CL lepas tu? Lepas tu BH3. Lepas tu NH3. NH. Betul. Ha? Lepas BH3 tu PH3. Okey. BH3 PH3 ya. Lepas tu baru NH3 ya. Okey, ini adalah jawapan yang diberikan oleh Nur Fatin Najwa. Tulis semua dia. Okey, sekarang ni saya nak jawapan daripada Nur Fatin Syahira. Dua-dua Fatin. Ya. Kembar. Adakah sama seperti di atas? Ataupun lain? Tak. Dah. Lain Okay. kot. Lain, okey. BH3, BH3, PH3, EH3, NH3, NH3. NH4CL. Inilah kan. Ini adalah Fatin juga. Fatin Syahira lah gitu ni. Fight. Siapa nak try tu? Adib Aiman. Adi Aiman lah. Semangat Adi Aiman. Okey. Cepat. Nak try cepat. Baik, senyap. Tak mau saya. Tak mau dah. Sama macam mana? Atas bawah. Cepat Adib. Sama macam bawah. Macam bawah. Okey. Dengar jawapan dia lah. Jawapan dia ialah sebenarnya ionik compound ini mempunyai takat didih yang paling tinggi. Ionik compound kan tinggi. Ni garam ni. Garam kan takat didih dia hampir 1000 lebih apa semua kan. Jadi ni apa-apa salah lah. Garam mempunyai takat didih yang sangat tinggi. Ammonium chloride ni kan. Ionic bond memang paling tinggi. Okay. Jadi antara semua ni yang paling lemah ialah BH3, betul. BH3 sebab dia London forces. Lepas tu PH3. Lepas tu ammonia. Kenapa saiz dia besar ni? Yang ni kecil. Kenapa pula? Tadi kan kita dah tengok tadi. Bawah ammonia tadi PH3 kot. Kan tadi kan group 15 tadi. Group 15 tadi ammonia, bawah dia PH3 kan. Jadi walaupun saya ada kecil sebab dia ada hydrogen bond. Inilah menunjukkan bahawa hydrogen bond ini mempunyai kekuatan yang lebih berbanding dengan dipole. Dipole pula lebih daripada London forces. Jadi macam ni susunan dia. Alright. Ni boleh dah ni jawapan dia. Jadi strength of interparticle dalam ionic bond kita tak panggil intermolecular, kita panggil interparticle. Interparticle ni dia boleh pakai untuk intermolecular dengan ionic bond dan untuk metal dia boleh pakai. Jadi dalam soalan ni nampak dia bagi interparticle. Sebab ada benda ni. Kalau tak ada ammonium chloride kita boleh pakai intermolecular. Intermolecular mana molekul. Yang ni dia particle. Okey. Jadi kita kata strength of interparticle forces, Van der Waals forces yang paling lemah, lepas tu hydrogen bonding, lepas tu ionic bond. Jadi sebab itulah ammonium chloride highest boiling point. Because interparticle force between ammonium chloride is ionic bond. Okay. Kemudian yang ammonia tadi, ni dia. Ammonia dia ada hydrogen bonding. Okay. Hydrogen bonding stronger than Van der Waals forces. Kemudian PH3 dengan BH3 kita boleh pakai PH3 ni dia adalah polar molecule. BH3 non-polar molecule. Okay. Dalam soalan ni dia jawab menggunakan size. Okay. Dia pakai size. Boleh juga.
Tetapi sebenarnya yang paling tepat ialah polar dengan non-polar. Saiz pun memang kecil lah pun. Ini ialah polar molekul. Okay. Solubility pula. Okay, kita tengok solubility. H2O is a good solvent for polar molecule. Sehingga kan kalau di dalam biologi H2O ni dipanggil apa? Universal apa? Solvent. Soldier, bukan solvent. Universal solvent. Dia boleh larut banyak benda, dia boleh larut. Dekat sini kita nak tengok salah satu bagaimana dia boleh menjadi pelarut ialah apabila dia boleh membentuk hydrogen bond dengan molekul lain. Tadi kita tengok boiling point ialah hydrogen bond antara molekul air dengan air. Sekarang ni boleh tak hydrogen bond terbentuk antara molekul air dengan amonia contohnya. Dalam kes ni ialah kita ada amine. Amine ni lah derivative of ammonia lah. Boleh tak boleh bentuk? Ya, boleh. This is water. Ya, ada tanya apa? Oh, tak ada. Okay, cuba kita tengok ni. Amine ini, dia ada H yang attach dengan N. Lepas tu, dia jumpa dengan O. Jadi boleh bentuk hydrogen bond. Okay. Kita tengok H2O pula. H2O ni ada H yang attach dengan O. Lepas tu H ni dia jumpa dengan N yang ada satu lone pair. Jadi ada hydrogen bond. Apabila boleh membentuk hydrogen bond antara amine ini dengan air, maka amine ini larut di dalam air. Okey, contoh satu lagi ialah kita ambil carboxylic acid. Bolehkah membentuknya hydrogen bond between water molecule? Boleh. Ni nampak carboxylic acid dia ada O, dijumpa dengan H daripada air. Syarat semua cukup. H attach dengan O, H ni jumpa dengan O daripada carboxylic acid. Jadi hydrogen bond. Belah sini pun sama. Carboxylic acid dia ada H yang attach dengan O. Jadi H ni jumpa dengan O daripada air. Tapi H ni tak boleh lah. H ni dia attach dengan C, tidak ada hydrogen bond. Sebab itu bahagian ini dipanggil, kalau biasa dengar, hydrophilic area kan, larut air kan. Bahagian ini yang tak ada phobic area. Oh. Okay. Kenapa hydrophilic area? Sebab dia ada bahagian yang boleh bentuk hydrogen bond dengan air. Jadi dia boleh larut. Boleh tutup dah tu. Sir, Jadi, ya. boleh tak water tu Hmm. dia attach dekat yang double bond tu? Boleh. Sebab sini ada lone pair, ada dua lone pair kan. Jadi boleh lah. H daripada air tu. Okay. Jadi boleh. Tak ada masalah. Alright. Dia nak tunjuk sebahagian je. Betul. Okay, most organic compound insoluble in water. Sebab organic compound kan dia CH, macam contoh CH3 kan. Ini organic compound kan, hydrocarbon kan. Yang ni memang tak boleh larut lah. Sebab this is non-polar molecule. Non-polar molecule memang tak ngam dengan air. Dia kata boleh tak bentuk hydrogen bond? Tak boleh, dia tak larut. Tetapi organic compound yang contoh amine, sebab amine dia ada nitrogen. Nitrogen kan, kita tahu lah dia boleh bentuk hydrogen bond. Alkohol, carboxylic acid. Tiga ni boleh bentuk hydrogen bond. Untuk organic compound, kalau kita tengok amine ataupun ammonia lah, derivative of ammonia adalah amine. Alkohol ni sebenarnya adalah derivative of water kan. Alkohol. And then carboxylic acid. Yang ni boleh. Ini yang dah terang dah tadi. Ni dengan ammonia. Ni air kan. H daripada air. Ni N daripada ammonia. Boleh bentuk hydrogen bond. Okey, ni summary daripada yang tadi tu. Ni alkane. Alkane dia non-polar molecule. Jadi dia antara dia sendiri dia membentuk van der Waals. Jadi bila dia jumpa air, dia insoluble sebab air dia polar. Yang ni non-polar. Jadi insoluble. Hydrophobic lah. Ni hydrophobic lah tadi tu. Ni alkohol.
Alkohol simple covalent molecule dan polar molecule. Sebab ada O ni kan, O dengan C ada beza electronegativity semua tu. Dan H pun ada beza electronegativity. Bagi bahagian ni dia ada polar lah. Bahagian sini non polar, sebab tu bahagian ni dia panggil hydrophobic, ni hydrophilic. Dia boleh bentuk hydrogen bond dengan air, jadi soluble. Sama juga carboxylic acid dengan soluble. Bagaimana dengan alkoxide dengan aldehyde? Okey. Kalau kita tengok, dia cuma small molecule saja yang soluble. Okey, sebahagian saja boleh. Yang kalau molekul besar dia dah tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tengok kat sini. Sebab bila small molecule, saya ambil yang ni ya. Ni. Yang ni kan. Nampak dia ada O ni. O ni dia boleh bentuk hydrogen bond dengan air. Air kan ada H, ni O, jadi boleh. Dia boleh. Jadi ada, kalau small molecule macam ni lah, ni small molecule lah, dia boleh larut lah. Tapi kalau molekul yang besar dia tak boleh lah. Sebab dia hydrogen bond dia bentuk sikit saja. Sumbangan diberikan oleh oksigen. Kalau macam alkohol, alkohol pun menyumbang hidrogen kan, dia ada H untuk hydrogen bond. Air pun menyumbang hidrogen untuk hydrogen bond. Jadi banyak hydrogen bond boleh terbentuk. Sama juga dengan ni. Kan banyak. Jadi ni sikit saja. Small molecule saja boleh bentuk hydrogen bond. Okey. Sekarang kita nak tengok effect of hydrogen bond on density. Density ya. Solid H2O is less dense than liquid H2O water. The low density of ice is because of hydrogen bond. Kenapa solid water less dense? It's liquid. Ya. Dan kita dapati nampak ais dia akan terapung di dalam di atas air, menunjukkan density dia kurang lah. Let's say density of water 1. Selalunya kita pakai ni kan, gram per ml water. Jadi ais mesti kurang pada ni lah, 0.9 berapa kan. Jadi dia akan terapung. Jadi alasan dia ialah macam ni. Dalam ais, each H2O molecule is surrounded tetrahedrally by 4 other H2O molecule linked through a hydrogen bonding. Ni ialah water dalam bentuk ais ni kan, bila ais ni nak beku, molekul-molekul air akan rapat pada dia. Bila dia rapat-rapat, hidrogen ini water ni akan bentuk hydrogen bond. Dia boleh bentuk 4 hydrogen bond maksimum. Iaitu 2 daripada dia punya lone pair, dia ada 2 lone pair, dua-dua membentuk hydrogen bond dengan jiran yang ada H. Kemudian yang ada H ni dia bentuk ikatan dengan O di jiran pula. Jadi maksimum dia boleh 4. Bila dia bentuk 4 tetrahedrally by 4 other H2O molecule, kalau kita lihat dari segi 3D arrangement dia, kita akan dapati akan terbentuknya open structure with large amount of space. Akan terbentuk open structure. Open structure tu dia, kalau kita lukis dia jadi macam ni. Dia jadi macam tu. Bila open structure kan, makna dia dia semakin besar luas dia kan. Dan kita tahu bahawa density rho mass over volume. Mass air sama. Katakan kita timbang 2 gram. Dia jadi ais pun 2 gram tak? Tapi volume yang menjadi ais dah besar. Jadi density dia akan jadi kurang. Okay. Density dia akan jadi kurang. Sebab itu dia akan timbul di atas ais. Okey, sebab itu ini sebenarnya adalah satu sifat yang istimewa lah bagi air. Istimewa. Sebab oleh kerana sifat yang macam ni menyebabkan adanya hidupan di muka bumi. Bayangkan kalau density of ice ni lagi besar daripada air. Jadi di Antartika tu bila sejuk, bila dia dah bentuk ais dia akan tenggelam. Lepas tu beku lagi tenggelam. Beku lagi tenggelam lama-lama semua air lautan di Antartika itu akan beku. Jadi ikan paus yang ada di sana akan beku, tak boleh berenang. Penyu yang ada di sana juga akan beku, tak boleh berenang. Ada penyu je. Ada plankton yang ada di sana semua. Habis semua hidupan akan matilah kat sana.
Jadi dia punya ekosistem tu, kalau kat sana tak ada hidupan kat kita sekali lah efek. Tetapi oleh kerana ais tu dia timbul, jadi sini sejuk ni. Akhirnya bila dia timbul, dan ini dia akan menjadi penebat kepada kesejukan di luar. Jadi di bawah ni tetap air ni ada. Jadi ikan paus boleh berenang-renang. Plankton masih ada. Penyu, kalau ada penyu lah. Kura-kura masih dapat berenang-renang di sini. Dan hidup. Tapi kena tebuk lah sini 1-2 bagi boleh mendapat. Itulah kelebihannya. Kenapa solid of water ni dia less dense. It's liquid. Okay, and then last kali kita nak tengok intermolecular force, dia punya attraction intermolecular force dengan vapor pressure dengan boiling point. Jadi liquid with weak intermolecular force is volatile. Kalau dia tak kuat intermolecular force dia senang jadi uap. Kita panggil volatile lah. Dia senang meruap, bukan menguap, meruap. Volatile ni meruap. Kalau menguap tu mengantuk. Okey, bila dia senang meruap, dia volatile, akan banyak air yang menjadi gas. Jadi higher rate of evaporation. Bila higher rate of evaporation, vapor pressure akan tinggi lah. Banyak yang jadi uap, jadi air, jadi uap, jadi banyak jadi uap. Vapor pressure is higher. Itulah hubungan antara intermolecular force, with intermolecular force, kita akan ada high vapor pressure, dan dengan boiling point apa pula, dia akan kita dapat lower boiling point. Jadi bila weak intermolecular force, less energy needed to overcome the weak attractive force to cause the liquid vapor pressure to be equal to external pressure. Boiling point ni dia ada dia punya definition dia. Definition of boiling point nanti kamu akan belajar dalam bab berikutnya ialah temperature at which the vapor pressure of liquid equal to external pressure. Itu saya bagi sekali lalu tu. Bila vapor pressure dia sama dengan atmosphere, dia akan boil lah. Contoh dia air, dia akan mendidih pada suhu 100 degree Celsius. Maknanya dia pada suhu tersebut, dia punya vapor pressure dia equal to external pressure kita, ATM. Jadi kan, kita nak compare the vapor pressure between ethanol dengan water. Ethanol dengan water. Ethanol ni, ingat tak berapa takat didih dia? Air tahu kan, air 100. Air kalau tak tahu lah. Ethanol berapa dia punya takat didih, ingat tak? Oh tak ingat. Tak apalah, 78. 78.3. Oh, tepat sekali. Jadi, kalau kita compare kan, dia vapor pressure kan, mana vapor pressure tinggi, ethanol ke water? Ethanol. Ethanol sebab dia rendah, dia kalau lower boiling point, higher vapor pressure. Kena ingat tu, dia macam kena songsang kan. Okay, jadi kita tahu lah vapor pressure ethanol lagi tinggi lah. Okay, jadi kita tengok dia punya macam ni lah. Ethanol form less hydrogen bond. Kenapa dia sebenarnya ethanol ni dia hydrogen bond juga, intermolecular antara molekul dia. Air pun hydrogen bond. Tapi air lagi kuat. Kenapa? Tadi kita dah bincang, dia can form more hydrogen bond. Kita tak boleh kata yang ni lagi kuat tau, sebab ni sama O dengan H, ni pun O dengan H. Jadi sama kuat. Yang berbeza ialah banyak atau tidak. Okay. Jadi ethanol form less hydrogen bond compared to water. Intermolecular forces of ethanol is weaker than water. Ethanol has higher rate of evaporation. Vapor pressure is higher. Ini banyak, nampak ni pun nampak banyak titik ni, banyak vapor pressure. Air 3 titik je. Less energy needed to overcome the weak attractive forces, cause the liquid vapor pressure to be equal to external pressure. Boiling point of ethanol is lower. Okay. Kalau kita tengok graf vapor pressure versus temperature pun, oh ni 78, sama macam saya sebut tadi kan. Let's say kita ambil pada suhu 25 darjah Celsius, ikut sini lah lebih kurang. Pada suhu 25 darjah Celsius, air dia punya vapor pressure dia nampak less than ethanol vapor pressure dia. Tak banyak yang jadi uap. Tapi pada suhu yang sama,
banyak molekul-molekul etanol yang jadi uap. Jadi kalau kita dedahkan air dengan etanol dalam beaker yang sama, kita dapati etanol ni akan surut lagi banyak berbanding dengan air. Tunggu sehari dia habis semua, jadi kalau kita tak tutup air, dua jam lagi lah. Okey, habis dah. Jadi sekarang pukul berapa dah? Jam lah habis, saya nak pergi kepada tutup 3.35. lagi. Jadi kita pergi kepada tengok buku tutorial lah. Okey. 4.4 intermolecular force. Rakam. Saya stop sharing set. Okey, saya akan pergi kepada okey. Alright. Saya akan share yang baru pula. Okay, nampak? Okay, respon. Nampak? Nampak. Nampak putih-putih ya? Ya. Okay, saya nak pergi kepada tengok soalan nombor 2. Name the type of van der Waals forces that exist between molecules for each of the following species. Yang pertama tu ialah nitrogen. Itu dia, nitrogen. Nitrogen ni polar atau non polar? Non polar. Bagus. Non polar. Dah mudah. Kalau non polar, apa dia punya intermolecular force dia? London. London apa? London forces. Bagus. Pandai lah. Kemudian SO2. SO2 polar atau non polar? Polar. Mana tahu? Lagi negatif dari S Kau. Sebenarnya kita nak tahu, kita kena Lewis dia punya- Calpis. Lewis structure. Yes. Kita kena dia lukis dia punya Lewis structure. macam ni. Dia lone pair. Sebab dia bentuk D shape. Dia bentuk D shape. Hari tu kan kita bagi tip. Pertama mesti ingat semua 5 basic shape. Linear. Terminal ada non polar. Ada basic ni yang linear, planar, structure, bilateral dengan hydral. Lepas tu pula dia punya terminal semua sama kan non polar sebab potential ni. Kemudian yang ada non pair, ada non semuanya adalah polar. So putus ke? Kecuali dia ada yang ada lone pair yang tengah boleh jadi dia non polar. Pertama ialah linear bagi diagonal bigram linear daripada diagonal pyramidal. Putus. Okay, linear daripada triangular pyramidal. Dan juga yang AX. tu yang ni square planar linear. Oh, dia marah. Dia? Dia. Okay, dia nampak
square planar daripada tetrahedron dengan syarat dia punya terminal dia semua sama. Ini juga kita akan dapati dia boleh non-polar sebab dia boleh cancel each other. Let's say yang ni dia punya dipole moment dia, nampak dia boleh cancel each other. Ni cancel sini, ni cancel sini. Ada dua lone pair ni pun akan cancel each other juga. Sama juga dengan linear ni akan cancel each other. Yang dua ni berpadu, dia akan cancel each other juga. Tetapi yang ada lone pair yang lain, kita ada V-shape, kita ada seesaw, kita ada T-shape, kita ada trigonal, pyramidal, kan? Dia apa ni? Semua tu guarantee dia akan polar sebab dia tak boleh cancel each other. Dia punya molekul dia asymmetry. Itu semua akan cancel each other. Jadi kena ingat balik yang pelajaran sebelum ni. Sebab dia, bila kita tahu ada polar dan polar, baru kita tahu this is London forces, this is dipole-dipole. Lepas tu tengok pula kalau dia ada H dengan FON, dia dah jadi hydrogen bond. Okay? So kita kena lukis Lewis structure tu dulu lah, baru boleh kita. Ya, itu lebih bagus lah. Kalau kita tak lukis, nanti kita minta kau lah. Tapi kalau kita dah sure kan, kita dah sure okey lah. CCl4. CCl4. Yang ni kalau kita dah tahu. Sir, SO2 tu kira polar ke non-polar? Mana? SO2. Itu polar lah. Polar. C-shape. Okay. Kalau CCl4, Non-polar. non-polar. Mana tahu? Inilah tetrahedron. Terminal semua sama kan. Kalau kita tukar saja CCl3Br, ni akan jadi polar. Okay. Jadi kena yang tu clear lah. Okay. Contoh, CCl4 dia ada 4 terminal semua sama. Jadi dia punya dipole moment dia akan cancel. Kalau CCl3, Cl dia ada 3, tiba-tiba ada Br. Ni, yang ni dia akan jadi polar. Sebab yang ni Br, dia nampak dah tak sama lah. Terminal Cl. Dia tak boleh cancel lah. Dia punya dipole moment dia tak boleh cancel each other. Dan kalau kita lihat dia oleh asymmetry, dia tak simetri lah. Bila tak simetri, guarantee dia punya dipole moment cannot cancel dan dia ialah polar molecule. Okay, tapi sekarang soalan ialah CCl4 dia ialah non-polar lah. Dan non-polar ada apa dalam? Ada London forces. London. Okay, yang SO2 tadi tu ni, mana SO2 tadi? Okay, ni T ialah polar kan? Polar dia ada dua kan? Dia tu. Jadi kena yang tadi lah. Dipole dengan London forces. Dipole dengan London forces H2S. H2S apa? H2S. HOS. Polar. H2S ni dia bawa H2O lah. O atas dia. Jadi dia biji. Dia macam ni. So dia Polar. Polar bentuk V-shape lah. Ada lone pair lah tu kan. Di polar pun ada London forces dengan London forces dengan dipole. ya bagus. C6 H. Apa? C6? C6 ni antara C6 H6. Nak lukis. Tadi saya dah beritahu kan carbon kan. Dia carbon apa? Polar non-polar. Polar. Non-polar. Non-polar lah. Dia ada carbon C dan C. Semua ialah kita katakan dia non-polar. Non-polar. Jadi dia cuma ada London forces. So tadi kita ada C3H6 lah kan. Apa-apalah yang hydrocarbon. Tapi kalau ada hydrocarbon patut ada N, patut ada hydrocarbon campur dengan Br, tu dah jadi polar lah. Kalau macam ni CH3 dia tiba ada Br kan. Ni polar lah. CH3 Br. Ni organik lah. Ni hydrocarbon ada campur dengan Br. Dia hydrogen. Kalau ganti dengan N, ganti dengan O jadi alkohol, semua polar. Dan malahan kalau ada OH tu dah jadi hydrogen bond pula. NF3. Polar ke tak polar?
Pola. Pola. Dia punya structure dia apa? Dia punya basic shape dia. Ni. Ya. Regional. Regional pyramidal. Regional pyramidal lah. Dia memang pola. Dia ada region bond. Region bond. Ada Ada. Mana ada H kan, ada F. Dia ialah dia ada dengan sekian saja untuk kali ini. Jadi kita jumpa hari apa? Hari Khamis lah. Khamis untuk Baik. meter. Ya, Khamis. Meter Ini bond. semua sesuai. Okay.